Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini kami dari kumpulan 8 akan membentangkan projek pembangunan bahan pelajaran digital kumpulan kami. Jadi untuk projek ini kami memilih subjek matematik tahun 3 tajuk pecahan wajar. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, Nur Amalin, Nur Amanina, Nur Ana, Nur Akila dan Nur Faizah. Okey, seterusnya kita pergi ke pengenalan. Okey, di mana pengenalan ini kita akan menceritakan definisi untuk pecahan wajar lah. Okey, pertama secara umumnya kita akan cerita pasal pecahan dulu. So, pecahan ni sebenarnya apa? Pecahan ini adalah nombor yang menunjukkan sebahagian dari satu bahagian yang penuh. Okey, jadi pecahan wajar pula pecahan yang terdiri daripada pengangkanya lebih kecil daripada penyebutnya. Okey, contoh 3/4 kan. Okey, so nilai yang ini adalah pecahan. Jadi 3 itu adalah pengangka dan 4 itu adalah penyebut. Jadi pecahan ini adalah pecahan wajar kerana nilai 3 tu lebih kecil daripada 4. Seterusnya saya akan membentangkan model ADDIE. Bagi bahagian analyze, kami fokuskan tajuk ini kepada murid tahun 3 dan murid perlu memahami pecahan wajar. Bagi untuk design, objektif kami adalah untuk murid mengenali pecahan wajar dan murid menyebut pecahan wajar dengan betul. Aplikasi yang kami gunakan adalah Powtoon bagi video dan juga WordWall bagi kuis. Untuk aspek develop, kami menggunakan kaedah penghasilan video animasi dan bahan bantu mengajar kami adalah buku teks, video dan juga slide. Seterusnya, bagi aspek implement, murid melihat video yang ditayangkan. Bagi aspek evaluate, video yang kami gunakan adalah menggunakan aplikasi Powtoon, tajuknya adalah pecahan wajar. Kuis kami menggunakan aplikasi WordWall. Dalam kuis itu, ada sesi soal jawab guru bersama murid. Seterusnya, saya Nur Ana akan membentangkan tentang storyboard dalam babak 1 berkaitan dengan situasi dalam kelas. Adegan 1 untuk babak 1, cikgu menerangkan tentang pecahan wajar kepada murid. Adegan 2, di akhir pembelajaran, cikgu bertanyakan soalan kepada murid untuk menguji pemahaman mereka tentang pecahan wajar. Dalam adegan 3, murid-murid menjawab dengan betul soalan yang telah diberikan oleh cikgu tentang pecahan wajar. Seterusnya, babak 2. Babak 2 ialah situasi di taman. Adegannya, Alin mengajak kawan-kawan ke majlis hari jadinya. Seterusnya, babak 3. Babak 3 ialah tentang situasi di majlis hari jadi. Dalam adegan 1 untuk babak 3, kawan-kawan Alin datang ke majlis hari jadinya. Dalam adegan 2, Mina berfikir dan mengaplikasikan pecahan wajar yang dipelajari dalam kelas. Untuk adegan 3 dalam babak 3, Ibu Alin datang memberikan sebalang gula-gula kepada kawan-kawan Alin. Dalam adegan 4 babak 3, Alin bertanya kepada Mina tentang pecahan wajar. Kemudian dalam adegan 5, Mina menjawab Alin berdasarkan pecahan wajar yang telah dipelajari di dalam kelas tadi. Seterusnya, adegan 6 dalam babak 3. Nina berasa gembira kerana memahami tentang pecahan wajar yang telah diajar oleh guru mereka di dalam kelas. Adegan yang terakhir iaitu adegan 7. Setelah tamat majlis hari jadinya, Alin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawannya yang telah datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan wajar. Jadi, apa itu pecahan wajar? Pecahan wajar adalah pecahan yang pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya cikgu bagi A per B. Maksudnya A ini adalah pengangka dan B adalah penyebut. Okey, jom cikgu tunjuk contoh. Dalam gambar ni ada satu bulatan yang dipecahkan kepada dua bahagian. Ada satu bahagian warna biru. Jadi berapakah pecahan warna biru? Pecahan warna biru 1.
jumlah bahagian 2. 1 daripada 2 kita sebut 1/2. 1/2 adalah pecahan wajar kerana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, contoh seterusnya, berapa jumlah bahagian dalam gambar ni? 1, 2, 3, 4. Dan berapa jumlah pecahan yang berwarna biru? 1. Jadi pecahan warna biru 1, jumlah bahagian 4. 1 daripada 4 ialah 1/4. 1/4 adalah pecahan wajar kerana pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, jadi cikgu ada soalan. Berapakah pecahan pizza ni? 7/8. Betul. Kawan-kawan, jemput hantar rumah saya. Esok hari jadi saya. Baik, Alin. Hai, selamat hari jadi, Alin. Hai Alin, Sam dan Mina. Terima kasih. Wah, saya suka kicauan. Jemputlah makan Mina. Kek cawan berwarna merah jambu ada 3. Jumlah kek cawan ada 5. Jadi 3/5. Ini gula-gula untuk semua. Mina, berapakah pecahan bagi gula-gula Princess Strawberry? Bilangan gula-gula strawberry ada 5. Jumlah gula-gula dalam bekas ada 8. Jadi 5/8. Wah, saya faham pecahan wajar yang diajar oleh cikgu semalam. Terima kasih. Sama-sama, jumpa lagi. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi yang kami gunakan untuk projek ini. Okey, yang pertama kami menggunakan aplikasi Powtoon. Di mana macam kita tahulah pada masa kini teknologi yang pesat telah mengubah landscape pendidikan. Di mana pergantungan terhadap teknologi itu makin meningkatlah untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi sebagai guru kita perlu mengurangkanlah pengajaran secara tradisional di mana dulu kita menggunakan buku teks semata-mata. Jadi kita gantikan dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif lah. Okey, jadi untuk projek kami ni kami guna aplikasi Powtoon kerana aplikasi ni untuk buat pembelajaran tu lagi menarik di mana kita boleh menghasilkan video animasi dalam talian. Okey. So Powtoon ni dia perlu gunakan internet lah untuk akses dia. Okey. Jadi kenapa kami pilih Powtoon? Okey, yang pertama Powtoon ni mudah diakses di mana jika ada internet kita boleh je buka di mana-mana dan untuk buat akaun tu pun tak perlu bayaran, dia percuma. Dan seterusnya dia pembuatan animasi yang mudah di mana dia sudah sediakan karakter ataupun elemen objek yang kita boleh guna. Dan seterusnya dia juga disertai dengan beberapa template lah yang boleh kita guna. Dan kita juga boleh masukkan audio ataupun kita boleh masukkan muzik untuk menambah lagi video kita tu jadi menarik. Jadi apabila aplikasi ini digunakan sebagai medium pembelajaran, ia akan menyebabkan pembelajaran kita bertambah menarik dan dapat memudahkan penyampaian guru tu supaya pelajar lebih faham dan dapat meningkatkan motivasi pelajar ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Dan ini juga disokong oleh Roslina Ishak, Muhammad Kazi Wahid dan Nik Nur Hasli Naiza Ni Azlan pada tahun 2021 dalam kajian mereka ada mengatakan bahawa belajar menggunakan video ni akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi murid dan kerana melalui video tu ia dapat menghadirkan keseronokan belajar. Seterusnya, kami memilih WordWorld sebagai aktiviti pengukuhan kepada murid. WordWorld adalah web aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game seperti kuis.
Aplikasi ini khusus bertujuan sebagai sumber belajar dan alat penilaian yang menyeronokkan bagi murid. Tujuan menggunakan WordWorld adalah untuk meningkatkan minat pelajar, di mana permainan berasaskan game ini dapat meningkatkan minat murid. WordWorld ini juga memudahkan para pendidik, di mana guru hanya perlu menyediakan soalan dan kemudian memasukkan soalan-soalan itu dalam template yang disediakan. Saya Faiza. Sekarang saya akan terangkan beberapa aspek yang kami ambil kira semasa pembikinan video ini berdasarkan prinsip Mayer. Pertama sekali adalah kami menggunakan the pre-training principle, yang mana kami membuat introduksi dengan introduksi tentang guru mengajar berkaitan dengan pecahan wajar di sekolah, dan seterusnya kami memberikan situasi majlis hari jadi. Maksudnya introduksinya adalah guru mengajar di kelas tentang pecahan wajar, supaya murid nampak dengan jelas bahawa kiranya macam apa yang dibelajar dekat kelas tu adalah dia boleh aplikasikan dengan situasi sebenar di alam nyata. Prinsipal yang kedua yang kami gunakan adalah the signaling principle, yang mana melalui the signaling principle ni melalui awal video semasa guru mengajar tersebut boleh dilihat kami ada terus highlightkan tentang pengangka dan penyebut A, dan kiranya dekat bawah tu adalah B, supaya dan sekali dengan kiranya macam okey, yang itu pengangka, A adalah pengangka dan B adalah penyebut, supaya murid lebih nampak lebih jelas akan perbezaan tersebut. Prinsipal ketiga yang kami gunakan adalah the segmenting principle, yang mana melalui contoh pengangka dan penyebut tu kami ada buat pecahan plot supaya murid lebih nampak, iaitu masa mula-mula kami sebut kiranya A per B, pengangka dan penyebut. Seterusnya kami buat contoh tentang kiranya macam dalam bulatan tu, okey 1/2, 1/4, supaya murid lebih nampak, lebih jelas berkaitan dengan benda tu.
Seterusnya, dalam segmenting principle ni juga dapat dilihat di mana kami buat plot by plot. Masa mula-mula guru mengajar dan seterusnya majlis hari jadi, dan kiranya murid tersebut aplikasikan apa yang dia belajar di kelas dan dia mengaplikasikan benda tu dalam majlis hari jadi. Jadi kiranya macam boleh nampak lah, kiranya macam mula-mula belajar, seterusnya ada majlis hari jadi, dan seterusnya aplikasikan pecahan wajah tu dalam aplikasi sebenar. Prinsip seterusnya adalah depersonalization, di mana mesej tentang pecahan wajah ni kami sampaikan secara santai sajalah, macam contoh dapat dilihat, maksudnya kiranya macam guru mengajar, contoh situasi majlis hari jadi benda tu nampak lebih santai, tak adalah macam benda yang murid tahun 4 boleh fahami. Maksudnya macam tu. Prinsip yang kelima adalah the image principle, yang mana animasi dan visual yang kami gunakan juga selari dengan audio yang digunakan. Dan akhir sekali adalah the voice principle, yang mana kami menggunakan suara sebenar supaya kiranya macam murid rasa kiranya macam benda tu real, dengan kiranya macam kalau guru guna suara sebenar, murid akan lebih nampak kiranya macam apa yang guru itu ajar berbanding suara robot. Jadi murid tak dapat nak kiranya macam benda tu lebih dekat lah dengan murid berbanding suara robot tersebut. Itu saja. Sebenarnya terdapat beberapa lagi, tapi kami cuma highlightkan berapa yang penting sahaja untuk prinsip yang kami gunakan ini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang. Kemudian untuk refleksi ahli dalam TPEC boleh dilihat di sini. Nur Amali dan Nur Amanina mahir dalam teknologi, di mana Nur Amali membuat aktiviti pembelajaran menggunakan word, manakala Amanina pula membuat video pembelajaran dengan menggunakan Powtoon. Kemudian untuk pedagogi aspek adalah Nur Faizah, Nur Ana dan Nur Akilah. Untuk konteks aspek pula, semua ahli dalam kumpulan tahu dan faham tentang konten yang dilaksanakan. Okey, seterusnya saya Nur Akilah akan membuat sedikit refleksi berkaitan dengan projek yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Okey, kelebihan pertama, semua ahli kumpulan kami bekerjasama untuk menyiapkan tugasan ini bersama-sama hingga ke tarikh akhir. Okey, maksudnya semua ahli kumpulan memberikan kerjasama daripada segi brainstorming idea, kandungan dan juga kaedah apa yang nak disampaikan dalam projek ini. Kelebihan yang kedua, kami semua mendapat banyak pengetahuan untuk mengaplikasikan teknologi IT ni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Umum mengetahui bahawa sekarang memang penting untuk para guru mengaplikasikan teknologi IT ini ke dalam proses PDPC mereka untuk menggalakkan lagi murid bersemangat dan bermotivasi belajar. Antara kelemahan yang saya dapati dalam projek ini adalah kami mengambil masa yang agak lama untuk menentukan aplikasi apa yang sesuai untuk digunakan dalam projek ini, kerana seperti kita sedia maklum banyak aplikasi ataupun teknologi IT, tapi kami mengambil masa yang lama untuk menapis aplikasi mana yang sesuai, dan akhirnya kami memutuskan untuk video menggunakan aplikasi Powtoon, manakala kuis menggunakan aplikasi WordWall. Okey, refleksi bagi tugasan ini. Pertama, saya sangat bersyukur kerana saya dapat ahli kumpulan yang beri kerjasama yang baik dari awal sehinggalah projek ini selesai. Di mana masing-masing berikan pendapat, kami brainstorm idea sama-sama, memikirkan cara nak menyiapkan tugasan ini, dan kami juga menghadapi beberapa masalah dan kami sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Di antara masalah yang kami hadapi, pertama, yang paling utamalah kami semua tak ada pengalaman dalam menghasilkan video animasi. Jadi bila tugas yang diberikan, kami rasa ia agak berat lah pada awalnya untuk kami. Tapi bila saya belajar dan saya teroka, sebenarnya benda ni menarik. Lagi-lagi bila kita dah tahu cara nak menggunakannya kan. So benda tu lagi menarik, dan ia satu kepuasan bila kita dapat menghasilkan tu hasil dari kerja, dari karya sendiri. Jadi bagi saya
tugas yang diberikan dia banyak dapat ilmu lah, ilmu dan input yang baik. Okey, bagi refleksi diri pula, kekangan yang kami hadapi adalah dari segi teknologi lah. Maksudnya penggunaan aplikasi yang kami gunakan limited dari segi penggunaan watak dan juga macam kalau nak edit ramai-ramai tu tak boleh. Jadi dari situ macam ada kekangan sikit lah, kiranya macam sebab tak boleh nak buat kerja serentak. Seterusnya, bagi kelebihan pula, macam setiap ahli kumpulan daripada kumpulan 8 memang sangat memainkan peranan masing-masing. Senang untuk bekerjasama, kiranya macam senang untuk berbincang. Kalau ada apa-apa, diorang boleh point out apa yang salah, apa yang boleh diperbetulkan. Dan dari situ macam saya belajar benda baru dari segi kerjasama, dari segi komunikasi dan sebagainya. Bagi penambahbaikan pula, bagi pendapat saya lah, kiranya macam nak untuk troka lebih pasal teknologi tu, maksudnya saya perlu take note jugalah, kiranya macam pasal teknologi, aplikasi yang lain, kiranya bukan menggunakan satu aplikasi atau dua aplikasi semata-mata. Dan seterusnya, bagi refleksi diri pula, kiranya macam saya sukalah kiranya macam untuk refleksi diri dan kiranya macam bila tahu ada sesuatu masalah, kiranya macam dari segi nak guna teknologi ambil masa yang lama tu, saya cabar juga diri, walaupun kiranya saya tak berapa sangat mahir berkenaan dengan teknologi, tapi kita perlu untuk atasi benda tu dan perbaharui diri kita untuk lebih baik lagi. Itu saja. Okey, untuk refleksi ahli, saya Nur Ana, kelebihan yang saya dapat ialah saya dapat mempelajari benda baharu, khususnya teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, kelebihan lain ialah kerjasama ahli kumpulan yang padu. Semua saling tolong-menolong, berkongsi ilmu dan dalam perbincangan pun semua terlibat secara aktif. Okey, untuk kekurangan, saya lemah dalam penggunaan teknologi yang terkini lah. Jadinya dengan bantuan rakan-rakan, saya lama-lama dapat menyesuaikan diri dengan Canva, Powtoon dan yang lain-lain untuk kegunaan pengajaran nanti. Hasilnya, daripada tugasan kelas kokurikulum dan inovasi dalam pendidikan ni, boleh diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran nanti. Teknologi yang bersesuaian lah, Canva, Powtoon dan sebagainya, sesuai dengan dunia yang semakin pantas ini. Untuk refleksi ahli, sebagai seorang ahli kumpulan, saya menyadari bahawa setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Saya juga belajar untuk menghargai kelebihan yang dimiliki oleh ahli kumpulan lain. Seorang ahli mempunyai kelebihan dalam penyelesaian masalah, manakala yang lain mempunyai kelebihan dalam kreativiti. Dengan menggabungkan kelebihan kami dapat bekerja sebagai satu unit yang kuat dan berkesan. Bagi kelemahan pula, saya pernah menggunakan aplikasi Powtoon untuk membuat video, akan tetapi saya terlupa cara penggunaannya. Dari situ saya kena belajar kembali. Aplikasi Powtoon ini mempunyai kelemahan di mana seorang sahaja yang boleh mengedit video. Jadi, Nur Amanina telah mengambil tugas ini untuk membuat video. Jadi di sini saya hanya dapat menyumbang sedikit sahaja pengetahuan saya untuk membuat video tersebut. Hasil dalam melaksanakan tugas ini, saya dapat belajar benda baharu, iaitu terdapat pelbagai aktiviti permainan dalam web seperti WordWall, Quizlet. Sebelum ini, saya hanya mengetahui permainan Kahoot sahaja, di mana ini membolehkan saya untuk menggunakan pelbagai aktiviti ini untuk pembelajaran saya nanti. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.